هادي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan saki-baki kehidupan kita, dan kita diberi kesihatan yang baik dan diberi nikmat masa untuk kita sama-sama mengulang kaji pelajaran faraid, suatu ilmu yang ilmu yang akan diangkat, ilmu yang akan diangkat. So kita bersyukur kita ada minat untuk sama-sama mengulang kaji ilmu faraid ini dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita lah. Kita bantu setakat mana yang kita boleh bantu. Kita kalau orang bertanya, kita jawab setakat mana yang kita boleh jawab, kan, setakat mana. So mungkin bantuan kita yang sedikit itu sebenarnya boleh menyelesaikan banyak perkara, sebab kita bantu sikit, orang lain bantu sikit, lama-lama dia lengkap lah dia punya jigsaw puzzle dia tu, kan? Sebab urusan pusaka ni dia banyak angle dia lah, dia banyak angle. Ada yang pandai di sudut counselling, ada yang pandai di sudut perundangan, ada yang pandai dari sudut pengiraan dan sebagainya lah. So secara teknikal ni kita sudah pun habis kitab Kirosako tu, kan. Adanya sahabat saya dah boleh tahap mengajar tu. Mizi Ismail tu dah boleh peringkat mengajar tu, sebut nama betul. Sebab ada banyak sangat dah dia duk belajar dengan banyak sangat guru, sebenarnya dia dah boleh tak mengajar saya rasa. Sebab bila kita mengajar, sebenarnya ilmu tu makin bertambah lah. Orang lain yang saya tak sebut nama tu yang kecil hati lah, orang lain pun boleh mengajar lah. Yang mana ada ilmu tu boleh lah sebenarnya mengajar setakat mana dalam kemampuan kita. Kalau kita tak boleh mengajar secara formal pun, kita mungkin kita boleh ajar kawan-kawan kita dalam kumpulan yang kecil dan sebagainya lah. Dan kita ada Ustaz Burhanuddin kat sini, dan bila saya sebut habis buku Kirosako saya itu, maknanya saya sudah sentuh secara umum lah, yang cuma tak termasuk dalam buku Kirosako tu pengiraan tentang, saya ingat pengiraan tentang tafarush dan pengiraan tentang mafqud, itu saya tak masukkan sebab saya ada tulis dalam buku yang berasingan. Tapi yang lain tu saya ingat semuanya sudah cover at least secara umum. Saya ingat selepas ni saya akan fokus kepada pengiraan berlapis. Lepas ni lah, bukan lepas ni terus. Yang masih lagi kurang mahir, dia tak perlu takut sebenarnya. Bila sebut kematian berlapis, dia pun rasa aku selapis pun tak faham lagi. Jadi dia janganlah rasa macam dia tidak layak untuk join dan sebagainya. Sebab saya fikir, bila saya nombor satunya kematian berlapis ni dah jadi normal sebenarnya. Dah jadi normal dalam kehidupan kita pun. Banyak kita jumpa kes memang berlapis. Dan yang join kelas saya ni pun sesetengahnya saya ingat memang dah ada basic. So dia hanya refresh yang selapis, kemudian dia nak pergi move on ke level yang lebih tinggi, maka dia mungkin berminat untuk terus mendalami yang berlapis. Yang seterusnya saya fikir bila saya fokus pula kepada kematian berlapis, secara automatik saya akan refresh untuk kematian selapis. Sebab apa-apa hal pun kita kena kira yang selapis tu dulu, barulah boleh kira berlapis-lapis. Apabila kita kira yang selapis tu, sebenarnya kita sudah mengulang kaji untuk pelajaran pengiraan yang selapis tu lah. Itu maksud saya. So saya ingat tak ada ruginya untuk kita
teruskan pengajian di malam minggu selagi ada yang selagi ada yang sudi untuk meluangkan masa di hari Sabtu malam Ahad, selagi itulah saya boleh ke udara lah. Boleh ke udara setakat mana yang ada sambutan lah. So untuk hari ini, dan kita tengok berapa kita boleh habis. Kita akan mengulang kaji beberapa pengiraan faraid. Kita akan buat latih tubi, macam latih tubi lah konon-kononnya, tapi ini latih tubi secara dalam talian. Dan soalan-soalan faraid yang saya buat ni soalan-soalan yang real, dan template jawapan yang saya akan tunjukkan adalah berdasarkan kaedah yang saya ajar lah. Kaedah yang saya ajar, nama tu janganlah rigid sangat pada nama. Nama tu tak ada apa saja meraihkan kawan-kawan yang yang fokus kepada intellectual property, itu kita pereka lah sikit, keluarlah kira sakoh. Sebenarnya setakat hari ini, maknanya saya lebih selesa dengan cara saya ni lah untuk saya ajar, tanpa menafikan cara-cara yang sudah pun diajar oleh ustaz-ustaz faraid yang lain lah. Dan bagaimana saya come out dengan cara saya ni pun saya sudah explain dalam siri sebelum ni lah, kerana saya menggabungkan beberapa kaedah yang diajar oleh ustaz-ustaz sebelum ni. Saya gabungkan je sebenarnya, dan saya mudahkan yang agak jelas sikit. Saya adanya kolom juzuk saham, dan saya letakkan angka simpan sekiranya ada kes yang memerlukan kepada pengiraan menjuzukkan saham dan mencari angka simpan. So kita akan review beberapa soalan. Kita tengok setakat mana yang kita sempat untuk malam ni lah. Kita tak perlu rushing sebab kita tak ada nak kejar apa-apa. Yang pentingnya saya rasa malu sebenarnya. Ikuti kuliah Tamizi dah berminggu-minggu, tapi tak reti kira kat saya malu. Saya malu sebab saya kira saya yang gagal lah, macam tu lah lebih kurang. Jadi tak apalah, sebab dia lambat laun pun dengan usaha tu, insya-Allah Allah akan tunjukkan suatu hari nantilah dia akan dapat jugalah, kalau kita terus tanpa berputus asa lah. So soalan yang pertama, si mati meninggalkan suami, ibu, ayah, seorang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Ini kes normal kita jumpa kes-kes yang macam ni. So di dalam kaedah saya, apabila diberi soalan yang macam ni, kita pertamanya kita tulis waris tu lah. Kita tulis waris, dan cara tulis waris pun saya ada kaedah saya, yang mana saya meletakkan pasangan terlebih dahulu. Pesen saya letakkan pasangan terlebih dahulu. So kita buat sama-sama kat sini. Kalau yang nak buka mikrofon pun saya tak boleh buka mikrofon, dan boleh bantulah sama-sama kita. So bila soalan macam ni, yang pertama kita letak ialah suami lah, pasangan. So style saya, kita susun waris tu, kita letak pasangan terlebih dahulu, suami. Selepas tu kita letak waris yang ke atas, waris usul terlebih dahulu, dan meletakkan waris wanita mendahului waris lelaki. Kerana waris wanita ni selalunya dia adalah waris fardu, dan waris lelaki ni selalunya dia waris yang sobah. Jadi kita bagi kepada fardu terlebih dahulu, baki tu baru kita bagi kepada yang sobah. Jadi kita letak wanita je dulu. Walaupun sepatutnya kalau tertukar-tukar pun sebenarnya boleh kira juga, cuma kita nak jadikan suatu kebiasaan kita letakkan pasangan dulu, sebab pasangan ni memang pasangan ni tidak terhalang, dan pasangan ni dalam beberapa kes, contohnya dalam kes rock tu, dia akan jadi asal masalah bahagian pasangan terus, macam tu, bahagian kepala mayat terus. Kita letak dulu pasangan.
So ibu mendahului ayah. Ayah ni kita panggil bapa lah. Kita panggil bapa, saya panggil bapa dalam istilah kiraan saya. So anak perempuan, kita letak anak perempuan, AP memadai anak perempuan. Dua orang anak lelaki ni kita jangan tulis 2 AP, 2 AL. Kita jangan tulis 2 AL. So ini adalah satu kesilapan. Saya dah buat row tu cantik-cantik. So ini, kalau tulis 2 AL ni satu kesilapan mengikut kaedah saya. Taklah silap sebenarnya, tapi kaedah saya kira sebagai satu kesilapan. Sebab saya ajar bukan macam ni. Saya ajar kita letak setiap individu satu row. Walaupun penat, walaupun leceh, kita biasakan macam ni dulu. So bila dua orang anak lelaki, kita tulis anak lelaki 1, anak lelaki 2. Okey. So itu cara susun. Cara susun itu akan memudahkan kita kira selepas ni. So suami kadar dia berapa? Kadar asal dia. Suami disebabkan si mati itu isteri dan adanya waris ke bawah. Adanya waris ke bawah, maka suami dapat 1/4. Kalau tidak ada waris ke bawah, suami dapat 1/2. Kecuali au lah. Dapat 1/4 kadar asal. Kita tulis dulu kadar asal. Ibu dapat 1/6 sebab si mati ada waris ke bawah. Bapa dapat 1/6 sebab si mati ada waris ke bawah. Kalaulah ibu ni, kalau si mati tiada waris ke bawah, ibu dapat 1/3. Tapi kalau kita biasa mengira, kita akan jadi faham terus. Dia memang geng dah, 1/4 geng dia 1/6. Jadi tak jadi 1/3. Kalau 1/3 geng dia dengan 1/2. Kalau kita dah biasa tu, kita akan tahu by heart je. 1/4 geng dia 1/6. Sebab kalau tiada anak, suami 1/2, maka ibu 1/3. Macam tu. So, tapi tak apa, kita pergi satu-satu. So anak perempuan dan 2 anak lelaki ni adalah waris yang setaraf sebab sama-sama anak dan 2 jantina yang berbeza. Waris yang sama taraf ini kita panggil asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ini bermaksud waris yang setaraf, anak lelaki, anak perempuan, yang mana anak perempuan tu asalnya waris fardu tetapi diasabahkan. Dia ada pairing dia kerana ada anak lelaki yang sama taraf dengan anak perempuan, dan apabila asabah bil ghairi ini, jadi bahagian lelaki mendapat 2 nisbah 1. Lizzakari mithlu hazil unthayain. Maka dia adalah secara taksib, kita panggil, secara 2 nisbah 1. So kita cari dulu asal masalah antara 4 dengan 6. 4 dengan 6 ni kita jangan darab. Kalau kita darab dia akan jadi 24. So kita pergi satu persatu lah mengikut kaedah matematik tu, aplikasi matematik je. Bunyi canggih sikit, aplikasi matematik. Dia bukan tamathul, dia bukan sama, dia bukan tadakhul, dia tak boleh nak rangkum. So dia adalah tawafuk, GSTK, gandaan sepunya terkecil antara 6 dengan 4 ialah 6 dengan 4 adalah 12. So 12 bagi 4 dapat 3. Ini saya cakap seorang ke? 12 bagi 6. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 6 dapat 2. So asabah ini bermaksud baki. Baki setelah suami, ibu dan bapa ambil saham masing-masing. 3/2 ni kita panggil saham. 5. 3/2 adalah saham. So 7, 12 tolak 7 sama dengan 5. Sama dengan 5. Kemudian bagaimana 5 ni nak dibahagikan kepada 3 orang. Yang dekat sinilah yang bagi yang tidak mahir dia akan jadi confused lah. Dan kadang-kadang kita terus aja habiskan. Yang 5 ni dibahagikan antara anak lelaki dan anak perempuan 2 nisbah 1. Wallahu alam. Wallahu alam tu tak belajar faraid lah tu. Dia belajar setakat tu je.
So kita yang dekat sini lah kaedah saya wujudkan satu kolom yang saya namakan sebagai juzuk saham, kerana saham 5 ini kita juzukkan saham 5 ini kepada bilangan kepala kat sini. Bilangan 5 ni tak boleh nak bahagi 5 nak bagi 3, sebenarnya boleh congak je sebenarnya, tapi tak apa, kita nampak macam 5 ni payah nak bagi 3 orang ni, jadi kita kecilkan, kita juzukkan saham dia. So anak perempuan 1, anak lelaki 2, anak lelaki 2, sebab dia 2 nisbah 1, lidzakari mislu hazil unthayain. Hanya untuk asabah bil ghairi sahaja pembahagian dia adalah 2 nisbah 1. Kalau untuk asabah bin nafsi ataupun asabah ma'al ghairi, dia hanya 1 saja. Walaupun lelaki ya. Jangan semua lelaki jadi 2. Lelaki hanya jadi 2 kalau dia asabah bil ghairi. So yang ni, yang juzuk saham ni sebenarnya kita nak kira yang ni je. Yang lain dia jadi tak relevan lah. Tak relevan, selalunya saya buat dash je lah. Yang lain ni tak relevan sebab dia tidak perlu nak pecah. Dia hanya seorang je. Mana 2 untuk bapa, 2 untuk ibu, 3 untuk suami. Tapi yang ni 5 ni kita jadi confused macam mana nak pecahkan kepada 3 orang ni. Jadi kita pecahkan kat sini. So sebenarnya 3 orang ni jumlah juzuk saham dia ialah 1 tambah 2 tambah 2, jumlah juzuk saham dia ialah 5. So yang kat sini, ini pun ada ramai juga yang terlepas pandang. Saya mungkin dalam contoh-contoh sebelum ni tak berkebetulan. So bila 5 ni dia sebenarnya jumlah juzuk saham dengan 5 baki ni. So kita jangan terus saja darab 12 darab 5 sama dengan 60 kan. 12 darab 5 sama dengan 60. Sebenarnya ialah kita boleh kecilkan antara juzuk saham, jumlah juzuk saham 5 ni dengan saham 5 ni. 5 dengan 5 ni kita boleh kecilkan, iaitu dia panggil rokmun musytarik, angka yang boleh dikecilkan, boleh dipermudahkan. 5 dengan 5 adalah sifir 5 lah. 5 bahagi 5 sama dengan 1. Jadi dash pula. Tak apalah, 5 dengan 5 jadi 1. So dekat sini pun 5 bahagi 5 dia jadi 1. Dia sebenarnya tak ada striking ni. Apalah. So sebenarnya dia adalah 5 bagi 5 tu dia jadi 1. Jadi 12 darab 1 sama dengan 12. 3 darab 1 sama dengan 3. 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 1 sama dengan 2. Yang ni 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 2. Dia sebenarnya 5 dekat sini ni. Kalau orang yang biasa dia tu saja sebenarnya 5 ni dah boleh bagi kepada 5 dekat sini. 5 adat ru'us. So dia tidak perlu diperbesarkan. Apabila kita cari juzuk saham, kita nampak 5 dengan 5 memang ngam-ngam je. So dia sebenarnya ngam-ngam. Sebab dekat sini dia tidak perlu perbesarkan asal masalah. Maka tasheh dia sama juga dengan asal masalah tu sebab baki dia tu ngam-ngam. Boleh dibagikan kepada seorang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. So inilah jawapan akhir dia. Tapi ramai juga yang jawab soalan ni dia terlupa untuk perkecilkan antara 5 dengan 5 ni. So dia terus saja darab 12 darab 5 jadi 60. Lepas tu dia kecilkan balik. So itu tidaklah salah dari sudut pembahagian tu. Cuma dia tidak cantik lah sebab kita boleh perkecilkan. Jadi kita sentiasa kena tengok bila kita perbesarkan juzuk saham ni, kita kena tengok saham asal ni boleh dikecilkan ataupun tidak. Dia ada angka yang boleh digabungkan ataupun tidak. Boleh. Si mati meninggalkan ibu, ayah dan 2 orang adik-beradik kandung lelaki. Ini saya buat 3 row ni. Saya buat 3 row ni. Ini saja mengconfusekan je. Sebenarnya 2 row je ni. So si mati meninggalkan ibu, ayah dan 2 orang adik-beradik kandung. Boleh tak kita tulis? So kita tulis dulu. Ini dia tidak ada pasangan. Si mati bujang lah ni.
ataupun si mati muda lagi lah kot, ataupun memang tak kahwin-kahwin, maka kita tulis ibu dulu. Si mati meninggalkan ibu, ayah saya tulis bapa, dan 2 orang adik-beradik kandung lelaki. Sebenarnya dekat sini kita boleh tahu bahawasanya bapa ni menjadi ansabah kerana bapa menghabiskan harta. Kalau kita tengok ansabah yang pertamanya ialah anak lelaki. Anak lelaki kemudian turun pada cucu lelaki daripada anak lelaki. So tak adalah ni sebab dia tak ada waris ke bawah, maka dia pergi ke atas, maka dia ada bapa. So bapa menghabiskan harta, maka sebenarnya dalam kes ini yang mewarisi hanyalah ibu dan bapa sahaja. Ibu dan bapa sahaja, dan 2 orang adik-beradik kandung lelaki ni, 2 saudara seibu sebapa lelaki. Dia sebenarnya adalah terdinding. Terdinding ataupun terhijab. Kerana dia sudah pun terdinding oleh bapa. Jadi berapa bahagian ibu dan berapa bahagian bapa? Dekat sini, kalau kita sekali ingat ataupun kita kurang mahir, kita akan kata ibu ni dapat 1/3 sebab si mati tiada waris ke bawah. Sebenarnya bagi mazhab Syafi'i kita dan jumhur sebenarnya, apabila si mati tiada waris ke bawah dan ada 2 orang adik-beradik, mana melebihi seorang. Sebab tu bilangan adik-beradik ni adalah relevan. Selalunya saya sebut sebagai bilangan dibilang walaupun terhalang. So bilangan adik-beradik ini dibilang walaupun mereka ini terhalang. Kerana kalau ada seorang saja adik-beradik yang hidup ni bukan adik-beradik termasuk si mati. Kalau termasuk si mati sebenarnya pasangan ni ada 3 orang anak lah. Tapi si mati ada lagi 2 orang adik. 2 orang adik-beradik yang hidup. Dia kira yang masih lagi hidup tu. Kalau seorang yang masih lagi hidup ataupun tak ada adik-beradik yang hidup, dia seorang anak tunggal, maka ibu 1/3. Dalam kes ni 2 orang adik-beradik kandung. Tak kira lah adik-beradik kandung lelaki ke, adik-beradik kandung perempuan ke, ataupun adik-beradik si ibu sekalipun, kalau ada 2 dan lebih adik-beradik, si mati tak meninggalkan 2 dan lebih adik-beradik, maka ibu dapat 1/6. So dalam kes ni ibu dapat 1/6, maka bapa mengambil baki. Sebab tu kita tulis ibu dulu. Maka bapa mengambil baki 5/6. Tapi kat sini dia memang ada khilaf lah, sebab ada yang kata ibu dapat 1/3, bapa dapat 2/3. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita mengambil ibu sebagai 1/6 lah, sebab dalam surah An-Nisa tu ayat 11 tu jelaskan fa'in kana lahu ikhwatun kan. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Jika meninggalkan ikhwatun, maknanya lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya adalah as-sudus 1/6. Tak apalah bapa dapat 5/6 okeylah, sebab bapa yang menanggung nafkah kan. Ibu dapat 1/6 tu adalah net dia lah kan. Sebab kadang-kadang anak ni kadang-kadang ada takaful. Kalau tak ada harta lain pun ada takaful lah. Kalau tak ada harta lah meninggal bujang, lalunya kita sebut tak ada harta sebab meninggal bujang kan, lalunya belum sempat kumpul harta. Tapi zaman sekarang kadang-kadang meninggal bujang pun banyak manfaat takaful tu. So ini kiraan korek dia lah. Ibu 1/6 dan bapa 5/6. Yang ni pun banyak ulama bahas. Muhammad Ali As-Sabuni bahas kenapa bapa dapat 5/6 dari sudut hikmahnya. Ini adalah kerana bapa menanggung nafkah dan macam-macam lah dari sudutnya. Tapi tak apalah, itu dari segi hikmah, dari sudut pengiraan yang kita kena ingat. Ini adalah kaedah adik-beradik itu dibilang walaupun terhalang. Saya panggil dibilang walau terhalang. Dibilang sebab kita nak tentukan bahagian ibu. So saya pun ada kes ni di pusaka kecil ni. Di pusaka kecil memang kita ambil lah maklumat adik-beradik si mati tu kan.
apabila si mati itu wanita, perempuan, dia mati tidak kahwin dan tidak ada waris furuk lah, dan dia ada ibu dan ayah, dan dia ada seorang adik. Dia ada seorang adik lelaki. Jadi dalam kes tu ibu dapat 1/3 lah, bapa dapat 2/3. Tapi ibu dia pun tolak kepada bapa. Tolak kepada bapa lah, supaya semua dapat kat bapa. Tapi yang tu seorang je adik-beradik. Yang ni kalau dua orang atau lebih lah. Sebab yang penting ialah bilangan dibilang walaupun terhalang. Contoh kes yang selalu saya sebut ialah contoh kes bisik pada langit lah. Hajar mati meninggalkan bapa dia, ibu dia, dan meninggalkan dua adik-beradik kan. So seterusnya ialah si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan 3 anak lelaki. Ini memang betul-betul basic ah. Ini memang betul-betul basic, at least faham yang ni lah, at least. So bila ada 3, bila ada seorang anak perempuan dan 3 anak lelaki, tu aja waris yang dia ada. Maknanya mak ayah dia meninggal awal dan mungkin suami ataupun mungkin isteri dia pun meninggal lebih awal. Cuma dia ada, si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan 3 anak lelaki. Yang ni at least kita boleh kira yang ni kira bagus lah, kira je lah. So kita tulislah anak perempuan, 3 anak lelaki ni kita tulis satu-satu lah. Anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3. So mereka ini adalah waris yang sama taraf dan mereka ini menghabiskan harta secara asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ni memang ni selalu berlaku secara secara praktikalnya kan. Asabah bil ghairi. Ini senang je lah sebab dia tak ada waris fardu. Tidak ada suami, tidak ada pasangan, tidak ada waris usul, tidak ada ibu dan bapa. Jadi ada furuk dan dia adik-beradik dia je sahaja. Tapi kadang-kadang kalau orang tak boleh nak kira. So sepatutnya boleh kira lah sebab kita belajar asabah bil ghairi ni perempuan 1, lelaki 2. So juzuk saham dia ialah, saya panggil juzuk saham, setengah tu dia terus aja letak sebagai tasahih lah kat sini. Dia tak ada asal masalah, tak ada apa. Sebab terus aja jumpa jawapan. Tapi sebab saya biasa menggunakan istilah juzuk saham, saya menjuzukkan saham-saham lelaki dan perempuan tu. So lelaki 2, perempuan 1, dan kita tak payah nak darab. 3 darab 2 sama dengan 6, tambah dengan 1 darab 1 sama dengan 1, 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi kita tulis 1, 2, 2, tu aja kita dapat 7 lah. So ini jawapan dia. So anak perempuan 1/7, anak lelaki 2/7, 2/7. Boleh So ini yang susah ni. Ini yang susah. Si mati meninggalkan, yang kecil pula. Si mati meninggalkan 2 orang isteri. Ini pun real case ni. Meninggalkan 2 orang isteri, seorang ibu, 5 anak perempuan dan 5 anak lelaki. Ini kira dah mudahkan. Kalau nak payahkan dia akan cerita pula daripada isteri pertama ada berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan, daripada isteri kedua berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan. Kalau fakta yang lebih jelas macam itulah, tapi disebabkan dia selapis, maka daripada isteri yang mana tu dia tidak relevan lagi lah. Dia sebab dia baru je selapis, maka kita dah gabungkan lah. Tak kira daripada isteri yang mana, bila dicampurkan mana 10 orang anak si mati, 5 anak perempuan dan 5 anak lelaki. So dalam kes ni kita jangan pening-pening, kita tulis aja dulu isteri. Kita tulis pasangan dulu kan, isteri, 2 orang isteri. So kita tulis dulu isteri 1, isteri 2. Seorang ibu ni memang seorang lah. Kalau ibu ramai. 5 anak perempuan dan 5 anak lelaki. So kita tulis yang perempuan dulu. AP1,
AP2, AP3, kita jangan memandang-mandang tulis 5 AP. Boleh juga sebenarnya, tapi bukan style saya lah. So untuk mahir style saya tulis yang macam ni dulu. Walaupun nampak leceh, walaupun nampak, tapi tak apalah sebab nak belajar cara saya kan. 5 anak lelaki, AL1, AL2, AL3, AL4 dan AL5. Kemudian kita cari kadar ya. Isteri ini dapat berapa? Sebab si mati adanya waris ke bawah, maka isteri dapat 1/8. Kita jangan terus aja buat 1/16 sebab itu bukan kaedah dia macam tu. Kita boleh 1/8 walaupun kita boleh congak lah 1/8 bahagi 2 1/16, tapi itu silap. Silap dari sudut cara tu. So jangan mengconfusekan diri sendiri. Tulis 1/8 dulu. So ibu sebab ada waris ke bawah, ibu 1/6 dan anak lelaki dan anak perempuan ini adalah asabah bil ghairi. Bil ghairi itu kata Y pun tak apa, bil ghairi kan. So 8 dengan 6. 8 dengan 6 asal masalah dia apa? 8 dengan 6 asal masalah dia ialah 24. Sebab adanya angka tawafuk antara 8 dengan 6, kita tidak perlu darab. Kalau kita darab dia jadi 48, mustahil lah sebab asal masalah yang paling besar sekalipun ialah 24. Sebenarnya bukan besar, paling kecil lah. Sebab 24 tu dia pun bawah lagi besar, sebenarnya saham tu makin kecil lah. Mana yang paling banyak angka ke bawah tu pun asal masalah ialah 24. So 8 dengan 6, 24. So 24 bahagi 8 dapat 3. 8, 16, 24 kan. 24 bahagi 6 dapat 4. So baki dia ialah 17. Baki dia ialah 17. Kadang-kadang bila kita terus buat jawapan kat sini dia ingat 17, bila dia balik nanti kenapa jadi 17 So sila conteng, sila buat nota sendiri biar betul-betul ingatlah. 17 tu kerana 24 tolak 3 tolak 4. Sebab dia asabah ni bermaksud baki, asabah ni bermaksud sisa. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa harta. So dia tidak pernah ada satu formula yang lengkap kat sini. Dia tak tahu berapa, dia hanya ambil baki. So dalam kes ni baki dia adalah 17 lah. Kalau macam ni dia ada dah 1/6, 1/8. Yang ni dia baki. Saya baki, sisa-sisa. Sisa-sisa kenduri, banyak kenduri. Saya minggu depan ada kenduri. Dia lambat dapat sisa. Sisa, so sisa dia 17. So bagaimana 17 nak dibahagikan kepada 10 orang ni? 10 orang adik-beradik. Dekat sinilah dia adanya juzuk saham. Cuma dalam kes ni, juzuk saham ni dia ada dua, juzuk saham 1 dan juzuk saham 2. Kerana dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan isteri, satu kumpulan anak. Isteri ni pun satu kumpulan juga sebab dia bergabung ataupun dia berkongsi. 1/8 berkongsi 2. So juzuk saham 1 ni untuk yang atas dululah. Juzuk saham 1 ni untuk isteri, maka dia punya saham dia ialah 1/1. 1/1 jumlah juzuk saham dia ialah 2. Macam tu. Sebab isteri ni kan 1/1. Dia sebenarnya banyak 1/1 je, kecuali yang asabah bil ghairi barulah lelaki tu 2. So yang ibu ni kita tak payah nak juzuk saham sebab dia seorang je, memang ibu seorang. Dia memang itu kita dash sajalah. So anak perempuan, sebab tu saya suruh buat setiap row tu. Sebab kita tak nak kali, kita tak nak darab apa. Kita just tulis 1, 1, 1, 1, 1. Kadang-kadang dalam soalan dia tak tulis 5 anak perempuan, 5 anak lelaki. Dalam soalan tu dia tulis macam-macam lah. Salah ruang tu Tuan Mizi. Salah ruang. Bila dalam soalan, dia kadang-kadang dia tak gabungkan antara antara anak lelaki dia, maknanya kadang-kadang dia tulis anak sulung perempuan, anak nombor 2 lelaki, anak nombor 3 perempuan. Jadi kita gabungkan terus je lah, kita bilang terus berapa anak lelaki dan berapa anak perempuan. Jangan kita tulis mengikut
umur tu. Kalau kita tulis umur anak perempuan, mana row pertama anak perempuan, row kedua anak lelaki, row ketiga anak perempuan pula, kita pun akan jadi sedikit confused. Kalau ikut cara saya, kita gabungkan terus, kira terus berapa lelaki dan berapa perempuan, biar kita susun. Tak perlu susun ikut umur, yang penting susun ikut bilangan jantina. Itu style saya lah. So yang ni kita hanya nak kira bahagian isteri ni. So yang relevannya satu-satu ni je, yang lain ni semua tak relevan, kita letak dash sajalah. So yang dekat sini barulah anak perempuan ni satu, anak lelaki dua. Slow-slow pun tak apa, kita meraihkan yang apa, kita meraihkan kawan-kawan kita yang ni lah. Kalau nak laju pun boleh, tapi apalah. So 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ini kita dash lah, tak ada apa. Dia bukan pada saham ni, so dia ada saham dekat sini. So maksud juzuk saham ni ialah kita menjuzukkan saham. Dia istilah dia ialah 17 ni adalah saham. Asal masalah 24, 3 ni adalah saham isteri. Saham isteri ialah 3/24. Saham ibu ialah 4/24. Saham anak ialah 17/24. Itu memang istilah dia, as-sahmu, saham. So juzuk saham ni kerana kita nak menjuzukkan 17. Yang ni kita nak menjuzukkan 3. Kita menjuzukkan 3 kepada 2 kepala, 2 orang. Kita nak menjuzukkan 17 ni kepada 10 orang, tapi sebenarnya kepala dia 15. Jumlah juzuk saham dia 15 walaupun dia 10 orang, sebab lelaki tu saham dia 2. Juzuk saham dia tu 2. Saham 17 tadi bila dipecahkan kepada asabah bil ghairi ni, sebenarnya nilai ataupun jumlah juzuk saham untuk kumpulan kedua ni, kumpulan anak ialah 15. Maka kita akan mencari, kat sini saya tulis nilai-nilai simpan. Sebenarnya istilah yang saya guna ialah angka simpan sekarang. Ini dulu punya style lah ni. Angka simpan. So angka simpan ni macam kita simpan sekejap. So dekat sini kita angka simpan ni nak cari dia, kita tengok 2 kali 15. Kita tengok antara juzuk saham 1 dengan juzuk saham 2. Dia tidak sama, dia tak boleh tamathul, dia tidak boleh tadakhul, 15 tak boleh rangkum bawah 2, dan dia tidak boleh tawafuk, dia tidak ada gandaan sepunya terkecil. Maka kita tabayun saja, kita darab 2 darab 15 bersamaan dengan 30. Kan? Yang kat sini ni kita dash je. Kita dash je kat sini ni, dia tak ada apa pun sebenarnya. 1/2 ustaz tu dia tak tulis satu kolom pun. Dia just conteng di tepi je. Sebab nama pun simpan sekejap je. Saya je buat satu kolom menyebabkan banyak kolom pula. Sebab 4 kali 30. Style saya je lah. Style saya ialah kita buat satu kolom khusus untuk angka simpan 30. Maka yang kat sini ni dia dah habis dah ni. Juzuk saham habis sebab kita dah ada angka simpan untuk dapatkan tasheh. Sebenarnya kita tu saja asal masalah kepada tasheh ni, kita tu aja darab 24 darab 30 bersamaan dengan 720. Ini kena guna calculator. 24 darab 30 adalah 720. Kita rasa macam besar tapi memang itu angka dia. So bila situ 720, yang dekat sini 3 ni pun darab 30. Sebab 3 darab 30 bersamaan dengan 90. 90 bagi 2. 90 ni kita bahagikan kepada 2 sebab dia dalam kumpulan ni 2 orang. So 90 bahagi 2, so setiap orang dapat 45. Boleh kecil lagi dengan sifir 5, tapi tak apa, kita kira yang lain pula. So 4 darab dengan 30, kita macam tu terus je. Ini kalau tak biasa memang yang nampak serabut sikit kolom, tapi bila kita biasa kita nampak je. 4 darab 30 120. Kemudian dekat sini kita jangan darab. Ini boleh juga kita. Betul lah. Ini 17 kita darab dengan 30.
kita bahagi dengan 15. Dia macam tu sebab dia dua juzuk saham ni, dia kena macam tu. Dia kena pergi darab dulu kemudian baru bahagi. 17 darab 30 sama dengan 510. 510 bahagi 15 dapat 34. Kan? 34. So setiap yang satu tu adalah 34. Yang dua tu adalah 34 darab 2 lah. 68. 68. So dia jadi memang 720 lah, dia tak boleh nak kecilkan. Kalau kecil dengan sifir, kecilkan dengan sifir 2, 45 ni. 45 ni kacau sebenarnya, dia tak boleh nak kecil dengan sifir 2. Nak kecil dengan sifir 5, yang ni pula 34, 68. Jadi memang maintain macam ni lah, memang pembawah dia 720 sungguh lah. Sebab dia 2 kali 2 grup kat sini. So macam ni lah. Setiap isteri dapat 45/720. Setiap anak perempuan 34/720. Setiap anak lelaki 68/320. So ini kalau tak mahir ataupun belum faham, dia kena carilah masalah-masalah lain yang melibatkan penggabungan, bergabungnya juzuk saham menghasilkan angka simpan. Itu saya punya terms lah, saya punya kata kunci saya. Bergabung juzuk saham menghasilkan angka simpan sebab dia adanya dua firqah, dua kumpulan. Kumpulan isteri, kumpulan pasangan dengan kumpulan furu'. Dia maksimum dia mungkin 3 lah. Ada pula kumpulan usul lah. Kumpulan usul contohnya ada pula 2 nenek. 2 nenek sebelah ibu ada, nenek sebelah bapa pun ada. Yalah, tapi selalunya jarang ataupun apalah. Kalau ada satu lagi menyebabkan 3 juzuk saham, sebenarnya kita kena kira 2 saja. 2 kan menangkan simpan kepada juzuk saham pula. Yang ni kalau tak faham dia boleh 2 kali tasheh sebenarnya. Tapi 2 kali tasheh terlambat sebab ulama sudah pun bincang ataupun sudah membahas tentang kesimpanan. Kesimpanan ni bukan saya yang reka, ini ulama sebut sebagai al-mahfuzat. Al-mahfuzat, angka-angka simpan. 2 ni angka simpan, 15 ni angka simpan sebenarnya. So 2 dengan 15 angka simpan ni menghasilkan angka-angka simpan. Macam tu dia punya istilah sebenarnya. Seterusnya, si mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki dari bekas isteri yang diceraikan. Ini saja je ni. 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. So orang bertanya, memang dia bertanya real punya. Dia bertanya real punya. So tak ada masalah, kita tulis je dulu. Si mati meninggalkan isteri, Anak perempuan seorang. So seorang anak perempuan AP, anak perempuan seorang, 4 anak lelaki, seorang anak lelaki dari bekas isteri dan 3 orang anak lelaki. Jadi dia ada 4 anak lelaki. So AL1, AL2, AL3, AL4. Dia macam ni kalau berlapis, jadi kita tahu yang seorang tu adalah daripada isteri yang lain. Kalau yang seorang tu mati, mana dia akan jadi adik-beradik satu bapa mak lain. Sebab tu kadang-kadang benda ni kita kena lukis pula dia punya carta dia. Tapi ini bukan berlapis lah. Berlapis kita akan masuk selepas daripada inilah. Jadi kita saya tak ada kolom untuk ni tak ada. Kena bagi. Terus bagi sebab dia terus saja dapat ni. 8 dengan 1. Ni 1/8. 1/8. Isteri 1/8 sebab dia ada anak, dia ada waris ke bawah. Asabah 7. Maka yang ini adalah baki 7/8 mengambil asabah bil ghairi. So bila 7/8 1/8 ni dia sebenarnya dia punya itu
8 lah dia punya Hmm. asal masalah dia. So isteri, so kita 9. kita juzukkan saham yang 7 tu macam mana nak bahagikan kepada 5 adik-beradik. 1, 2, 2, 2, 2. So 9. dia dah jadi 9. 9. Dia dah jadi 9. So tasheh dia ialah 72. 8 kali 9. 8 darab 9 sama dengan 72. 72. Sebab yang ni 7/8 ni bagaimana kita nak bagi kepada 5 orang, jadi tak boleh, kita juzukkan dia dan jumlah juzuk saham dia ialah 9. Jadi bila 1/8 dengan 7/8 ni sebenarnya asal masalah dia 8 lah. Kadang-kadang orang confuse 1/8 7/8. So apa asal masalah dia? Dia nak darab aja nak cari asal masalah. Sebenarnya 1/8 7/8 8 itulah asal masalah macam tu. Kadang-kadang orang jadi confuse sebab asal masalah ni dia nak darab ataupun dia nak JSTK. Dia sebenarnya dah masuk taraku bawah 8 tu. Kadang-kadang ni orang jadi confuse. So 8 darab 9, bila dia confuse dia tak tahu nak tulis asal masalah ni berapa. Kita tulis je 8 darab 9 72. So dalam kes ni 1 lah. 1 darab 9 9. So yang ni 7 darab 1. Kalau nak tu lagi kita boleh buang pun macam tu. Kita buat macam tu je. Kadang-kadang saya buang. Saya takut jadi confuse. Saya tulis 7. 1, 8, 7, 8. Ni masuk 1/8 7/8 lah. 14. So 7 darab 1 dia jadi 7. 14. Itu jadi 14. 14. 14. 14. Sebab dia adalah 2 kali ganda daripada anak lelaki, 2 kali ganda daripada anak perempuan. Bila kita tengok macam ni kita pun confident, betul lah 2 kali ganda 14 dengan 7. Dia bukan golongan anak lelaki tu. Kalau macam ni berganda-ganda anak lelaki ni sebab dia 4 orang. Anak perempuan dapat 7. Dia ni kalau 14 kali 4 berganda-ganda lah. Tapi dia kira setiap orang tu yang bergandanya. Setiap orang tu lintakan mislu Azil Unsayain. Seperti lah kiraan dia. Ini saya ingat kalau boleh kira yang ni banyak kita boleh selesaikan masalah jiran tetangga untuk mengira. Sebab selalunya dia ada pasangan dengan anak je. Kalau sini suami dah ada anak, selalunya jarang ada mak ayah. Selalunya ini je, meninggalkan pasangan dan meninggalkan anak lelaki, anak perempuan. Itu je selalunya kita akan berdepan dengan soalan-soalan sekitar kita ni. Si mati meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, seorang ayah dan 2 orang anak perempuan. Ini tak ada anak lelaki. So tak apa, jangan panik. Kita tunggu aja. Tulis. Ni dia jadi ke bawah dah. So kita tulis Isteri, pasangan dulu, isteri, ibu, bapa, AP 1, AP 2. So kadar asal dia isteri dapat 1/8. Isteri dapat 1/8 sebab dia ada waris ke bawah. So peri dengan ibu ialah 1/6. 6. Sebab dia ada waris ke bawah. Bapa adalah 1/6 dia sebenarnya. 1/6 campur asabah plus A. Sebab bapa yang menghabiskan baki. Itu teori dia. Kadar ni kita buat yang asal dia dulu. Sebab bila kita ada bapa kat situ, dia sudah menghalang adik-beradik. Kadang-kadang ada teka-teki kan ni. Tak ada anak perempuan tapi adik-beradik tak dapat. Memanglah adik-beradik tak dapat lah sebab dia ada ayah lagi. Ada anak perempuan tak ada anak lelaki tapi adik-beradik tak dapat. Tak dapat sungguhlah dia ada ayah. Dia ada bapa yang menghabiskan baki. Tapi dalam kes ni bapa pun tak ada baki pun. So 2/3. perempuan ini adalah 2/3. secara fardu lah. Secara fardu sebab dia tidak ada pairing.
dia tidak ada anak lelaki dan dia tidak perlu pergi kepada adik-beradik, kepada si mati, adik-beradik perempuan si mati contohnya, dia tak pergi sebab dia tak jadi asabah maklum lagi. Asabah yang kepada bapa aja 2/3. secara fardu dia adalah 2/3 sebab anak perempuan seorang 1/2, dua orang 2/3. 2/3. Ini adalah kes real juga ni. Cuma kes real saya ni dia 2 orang isteri. So asal masalah dia kita tengok angka pembawah dia 8 dengan 6. 24. 8 dengan 6 adalah 24. 24 bahagi 8 dapat 3. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 3 dapat 8. 8 darab 2 adalah 16. So yang ni 16 tu dia boleh terus dia bahagi 2. So kita tak payah nak buat juzuk lah, kita boleh congak je. Campur 27. So sini dia jadi 8 lah sebab 16 bagi 2 8. So ini mesti sama 4 3, tetapi bila kita campur 27. sebenarnya sudah menjadi 27. So kita kira tadi beberapa minit, sebenarnya ini dikira oleh Saidina Ali karamah wajhah dalam beberapa saat. Sebab ini adalah kes Al-Mimbariyah. Kes ini adalah kes Al-Mimbariyah. Apabila Saidina Ali mengira sewaktu Saidina Ali berkhutbah dan apabila ada seorang bertanya tentang kes ini, terus saja Saidina Ali menjawab, isteri asalnya 1/8 kadang-kadang boleh menjadi 1/9. So 3/27 adalah 1/9. Jadi menunjukkan Saidina Ali juga bersetuju dengan cara pengiraan aun. Sebab sebelum aun ni memang panjang antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit. Apabila Ibnu Abbas sehingga ke akhir hayatnya tidak mengiktiraf pengiraan secara aun, panjang detail lah, tapi Khalifah Umar menerima aun, Uthman menerima aun, dan Saidina Ali pun menerima kiraan secara aun. So soalan tu sebenarnya nak menguji cakapan Saidina Ali dan nak menguji pendapat Saidina Ali sama ada bersetuju dengan kiraan aun ataupun tidak. So seterusnya, si mati meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, seorang ayah dan seorang anak perempuan. Tulis aja dulu isteri. Jangan nampak soalan tu aja kita jadi pening. Kita tulis je. Isteri, ibu, bapa dan anak perempuan. So bila kita tulis waris, kita nampak bapa tu menghabiskan. So settle lah. Kita tak boleh cari nak waris lain. So mana anak lelaki tak ada, tak apa sebab bapa ada. Bapa menghabiskan. So isteri 1/8, ibu 1/6 sebab dia ada anak tu, anak perempuan. Bapa 1/6 plus asabah. 1/6 plus asabah menghabiskan baki. Asabah ni asabah bin nafsi lah. Menghabiskan baki secara diri dia. So anak perempuan seorang Tengah 1/2. Sebab dia waris fardu. So 8 dengan 6, 8, 6, 2. 2 tu memang boleh masuk lah. 8 dengan 6 asal masalah dia adalah 24. 24 bahagi 8 dapat 3. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 6 dapat 4. 24 bahagi 2 dapat 12. Lebih 1 bagi ke ayah. So 12 campur 4 campur 4. Campur 1. 20 campur 3, 23. So baki dia adalah 1. So baki tu bagi dekat ayah, 4 tambah 1. So ayah dapat 5. So yang lain maintain lah 12. 3 dan 24. Boleh tu. Seterusnya si mati
meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, ayah, seorang ayah, dua dua orang anak isteri. perempuan dan dua orang anak lelaki. Ini kes-kes yang berlega di sekitar kita ni. Orang duk tanya menuna macam ni. Saya kata ini kes yang real. Isteri, ibu, bapa, AP1, AP1, AP2, AP2, AL1, L1, AL2, L2. So isteri dapat 1/8, 1/8, ibu dapat 1/6, 1/6, bapa 1/6. Jangan pulang sobah sebab sobah dia kat sini. anak dia Sobah dia adalah sobah 3 binary. Jawairi, Sobah bil ghairi, so 8 dengan 6, 24, 8 dengan 6, 24, 24 bahagi 8, 3, 24 bahagi 6, 4, 4, 24 bahagi 6, 4. Baki dia ialah 13. Baki dia 13. Baki dia 13. So macam mana 13 nak dibahagikan kepada 4 orang ni? Juzuk saham. Macam mana 13 nak dibahagikan kepada 4 orang ni? Maka kita juzukkan dia. Sebab kita dah gabung tadi. 1, 1, 2, 2, 2. 6. Ini kita dash saja. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 ni dia tak boleh kecilkan dengan 13. Kita kena ingat kadang-kadang ni 6 ni dengan 13 tak boleh kecil. So maintain aje lah. So 24 darab 6 dapat 144. 144. 3 darab 6 18. 4 darab 6 24. 4 darab 6 24. 13 darab 1. 13 tu jangan darab 6. 13 tu kita darab 1. Sebab tu saya wujudkan juzuk saham. Sebab nak semua dah kira kat sini. Jangan confuse dengan yang atas ni. So kita tulis je 13, 26, 26. Jangan bimbang. Betul 144. Jangan bimbang. Dia adalah betul walaupun ada tertera juzuk saham kat sini. Yang mana kebanyakannya dia tak ada juzuk saham ni sebab dia kira ke tepi ni. Saya ni tak ada tepi ni. Dia tu saja mewujudkan satu kolom. Ni yang betul-betul real Kirosaka ni asalnya gini je, asal Kirosaka ni. Kemudian dia dah jadi advance dengan apa bergabung juzuk saham lah apa semualah. Dia asalnya macam ni je. Juzuk saham asalnya sebab kita nak membahagikan nasabah bil ghairi. So saya ingat itu sahaja ulang kaji kita untuk malam ni lah. Kita apa ulang kaji itu untuk refresh dan untuk yalah memang kita kena ulang kaji lah. Kalau tidak dia akan jadi sampai bila pun kita tidak akan mahir lah. Dan untuk buat ulang kaji ni kita kira untuk di sekeliling kita lah. Kita kira di sekeliling kita andaikan kita meninggal, kita andaikan isteri kita meninggal, kita andaikan anak kita meninggal. Dia lain semua tu. Anak meninggal lain, kita meninggal lain, isteri kita meninggal lain. Kita andaikan pula abang kita meninggal, pandai-pandai pula kita andai supaya kita kira sehinggalah kita kita mahir lah. Saya ada satu buku tu memang penuh dan masa tu pun tulisan memang tak cantik lah. Sekarang pun tak cantik juga tapi at least lain lah sikit. dulu kadang-kadang satu soalan tu pun panjang sebab kita nak dapatkan dia punya jawapan tu kita masih lagi lemah kan. Ni Ustaz Yahweh yang tanya, jika ibu buka simpanan potong gaji bulan-bulan sebagai satu perancangan masa depan apabila anak nak masuk universiti suatu hari nanti, tetapi kemudian anak tersebut mati sebelum dapat masuk universiti. Dia buka. Itulah buka. Tapi kalau ikutkan
Kalau ikutkan pendapat saya, dia dah jadi harta pusaka anak sebab ibu hanya pemegang amanah. Sebab kanak-kanak tu dia waris kecil, dia tidak boleh buka akaun atas nama akaun dia sendiri, kena buka akaun atas nama guardian. Dia bukan ibu potong gaji bulan-bulan, kadang-kadang duit raya anak kita masuk ke dalam akaun anak kita. Dan bagi saya duit tu duit untuk anak tu lah. Kita start, kalau pendapat saya duit tu adalah duit anak, dan kalau anak tu meninggal dia menjadi pusaka anak lah. Maka dia kena kira lah berapa untuk mak dia dan berapa untuk ayah dia lah. Sebab nama ibu di situ, ibu hanyalah sebagai guardian untuk membuka akaun. Walaupun dia potong gaji bulan-bulan, dia sebenarnya dia potong tu dia dah hibah dekat anak dia lah. Kan, tapi sekarang anak umur 13 pun dah boleh buat kad ATM. Boleh ada online banking setengah-setengah bank. Kita bagi kat dia pula beli kat Shopee ada. Tapi memang bagi saya Ustaz, saya berpendapat duit tu dah jadi duit anak tu, dan jika anak itu meninggal, maka dia dikira sebagai harta pusaka anak lah yang tertakluk kepada waris anak tadilah. Kalau tak ada ayah, maknanya dia pergi kepada adik-beradik tu pula, adik-beradik kepada anak tu, dan ibu tu jadi pegang amanah lah kalau anak tu kecil. Mungkin jumlah dia kecil, tapi sudut calculation saya rasa dia jadi pusaka anak lah, sebab kita memang sudah niatkan kepada anak kita. Saya pun ada akaun anak ni, akaun anak. Selalunya duit raya kita masukkan kat situ lah. Dan bila dia sekolah menengah, dia mulalah nak beli laptop apa semua, saya keluarkan lah. Saya kata, keluarkan duit kau lah kau nak beli laptop. Penama guardian tu boleh keluarkan duit dia lah. Sebab pergi ke kaunter ke apa semua, kita belilah laptop untuk dia. Sebab sekarang dah jadi banyak kos tu. So kita simpan tiap-tiap bulan, atau kita simpan daripada yang didermakan ke anak kita lah. Kalau kita tak bawa akaun, orang bagi ke anak kita, kita ambil kat kita. Bahaya kan sebenarnya. Orang bagi kat kita untuk ke anak kita, jadi kita tu aja reserve dan kita transfer ke akaun anak kita lah, yang mana guardian tu mungkin kita ataupun mungkin isteri kita lah, dan dia menjadi harta dia yang sebenar lah bagi saya. Jumlah tu isu lain, kecil ataupun besar. Saya rasa itu saja, dan minggu depan saya akan masuk untuk kematian berlapis. Dan dalam kematian berlapis tu, bila sampai pengiraan tu, kita akan kira slow-slow lah, satu persatu. Dan yang belum mahir, dia jangan rasa macam, oh alamak dah kematian berlapis, aku selapis pun tak reti. Jangan bimbang, sebab confirm kita akan kira selapis. Confirm kita akan kira selapis, sebab saya nak fokus dekat situ, sebab itu adalah lebih realiti. Sekarang ni memang dah banyak berlapis tu, memang dah real lah. Bila orang tanya, ada saja berlapis. Jadi kita familiarkan diri kita kat situ, dan saya akan masuk insyaAllah kematian berlapis lah minggu depan. So terima kasih semua. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.